Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, kami ingin pindah rumah ke dekat masjid sebab di sekitar masjid kosong. Maka hal itu didengar oleh Nabi SAW. Maka datang ke rumah kami ke perkampungan Bani Salimah dan berkata, ya Bani Salimah, balawani annakum turiduna niqlah ilal masjid. Qulna ya Rasulullah ba'uda anna al masjid wal biqa' hawlahu haliyah. Faqala ya Bani Salamah, diyarukum fa innaha tuktabu atharukum. Hai Bani Salimah, saya dengar bahawa kamu akan pindah dekat masjid. Jawab mereka, benar ya Rasulullah, kerana tempat kami jauh dari masjid, sedang di sekitar masjid banyak tempat kosong. Maka Nabi SAW bersabda, hai Bani Salimah, tetaplah kamu di tempatmu, sebab akan tercatat bagimu bekas-bekas tapak kakimu. Mereka berkata, maka kami tidak ingin berpindah lagi ya Rasulullah ke dekat masjid, kerana sabda Nabi SAW itu. Ini pahala jalan jauh lah. Kebetulan rumah dia jauh sikit, jadi dia nak pindah dekat masjid. Pasal apa nak pindah? Sebab area sekitar masjid tu kosong, ya. Jadi kawan ni pun berasa nak pindah lah, dah ada tempat kosong. Jadi Nabi kata, kalau dah buat rumah jauh, dan jauh tu maknanya padan, munasabah, ya, maknanya biarlah duduk kat situ. Sebab apabila perjalanan langkah itu banyak, maka dia akan meninggalkan bekas-bekas tapak kaki, yang mana pada hari akhirat besok akan jadi saksi. Yang keduanya, pahala pun berganda. Jadi bila dengar pandangan Nabi SAW itu, maka Bani Salamah ni tak jadi nak pindah, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi SAW bersabda, man shalla fil jamaah arba'ina yawman lam tafuthu rak'atun kataballahu lahu bara'atain. Bara'atun minan nar, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Siapa yang sembahyang jemaah sampai 40 hari tidak pernah ketinggalan satu rakaat, maka Allah akan catat baginya 2 kebebasan. Pertama, bebas daripada api neraka. Yang keduanya, bebas daripada nifak. Ini pahala bagi ataupun kelebihan bagi orang yang jaga sembahyang jemaah dia selama 40 hari, maka dia akan bebas daripada api neraka dan juga bebas daripada sifat munafik. Nabi juga bersabda, kita baca terjemahan dia, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu, lalu berdiri untuk sembahyang, maka menyempurnakan rokok, sujudnya dan bacaannya, maka sembahyang itu berkata, cuba tengok, ini saya selalu sentuh lah ini. Nabi selalu cakap, siapa berwudu, dia tidak berhenti setakat tu saja, bahkan dia akan sambung, fa'asbaghal wudu, dan sempurnakan wudu. Maknanya bila Nabi sebut sempurnakan wudu, maknanya menyempurnakan wudu itu adalah merupakan satu isu yang besar yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang berwudu. Kalau tidak, Nabi dia tak peringat. Dia kata man tawadda'a, siapa berwudu, summa qama, lepas tu sembahyang, ya. Tapi dah, bila sebut wudu, Nabi akan sambung lagi, fa'asbaghal wudu, dan menyempurnakan wudu. Maknanya bila sambung tu ayat tu, maknanya di sini
kita kena faham banyak orang yang fail, gagal untuk menyempurnakan wuduk dia. Jadi kita kena hati-hatilah, kena ambil langkah berhati-hati. Bila berwuduk, sempurnakan baik-baik. Maksud sempurnakan apa dia? Start daripada mula lagi. Basuh muka tu biar orang panggil kena anak telinga. Kemudian rambut kita ke dagu, ke dagu, dagu. Ya, itu area dia. Dan kena gosok elok-elok. Sebab kalau tak gosok elok-elok, kemungkinan kalau kita tak mandilah macam kita zuhur, kita jarang mandi, asar ke ataupun isyak ke. Jadi kalau tak gosok elok-elok, kemungkinan yang orang panggil dekat mata ni. Mata ni kan dilengkuk lekuk sikit cengkung. Jadi kalau tak gosok mungkin tak kena air. Kalau duk asyik maknanya duk main gosok maknanya gitu saja. Ya. Kalau tak tekan sikit bahagian mata, kemungkinan air tak kena. Okey. Kemudian begitu juga siku. Siku ni kita boleh tengok. Hari Jumaat boleh tengok macam-macam orang ambil sembahyang. Kan? Duduk tunggu je. Sementara nak masuk waktu zuhur tu kita tunggu, cuba tengok gaya dan lagak orang ambil sembahyang. Kadang-kadang dia buat gitu, dia lalu je, lalu bawah batang paip. Itu memang tak sempurna, ya. Jadi dia kena gosok, kena gosok. Terutama sekali kalau tangan kita tu jari, celah jari, termasuk kaki. Kalaupun tak ada masalah sikit ketika kita berwudu, ialah bahagian kepala je. Bahagian kepala ni nak 3 helai rambut ya, maknanya okey lah, tak ada masalah. Tapi yang banyak sangkutnya muka, kemudian tangan dan juga kaki, ya. Baik, nak sempurnakan lagi wudu, nak sempurnakan lagi. Hak sunat tu kita buat belaka. Bermula daripada basuh pergelangan tangan, komo, hidung, kemudian muka, lepas tu telinga, ya. Lepas tu nak batang tengkuk pun boleh lah, tak ada masalah. Kalau yang belah-belah Hanafi Hambali ke, seluruh rambut, ya, seluruh rambut dia buat, ya. Tapi yang kita Syafi'i ini, yang bahagian kepala ni 3 helai rambut pun okey dah, ya. Sebab tu saya kata yang bahagian kepala tu tak ada masalah sangat. Baik. Kemudian summa qama ila shalah fa atamma ruku'aha. Okey. Lepas tu dia kata ambil wudu. Lepas tu sempurnakan wudu, Nabi kata, Lepas tu summa qama, lepas tu dia berdiri nak sembahyang. Bila berdiri nak sembahyang ni, Nabi cerita lagi. Tak payah dah nak cerita sebenarnya. Cerita berdiri nak sembahyang sudah habis cerita, kan? Tapi dia cerita lagi, maknanya kalau Nabi kata summa qama, kemudian berdiri nak sembahyang, ialah bila sembahyang ni orang tahulah ada rakaat, sujud, apa benda bacaan. Tapi Nabi ni macam nak peringat, betul aku tahu engkau rakaat, engkau sujud, kau baca Quran, baca Fatihah, ya, baca tahiyat, tapi aku nak peringat bahawasanya apa dia? Fa atamma ruku', sempurnakan rakaat, ya. Tolong sempurnakan rakaat biar ada tamakninah. Itu sempurna rakaat dia. Yang kedua, biar 90 ya, 90 siku 90 darjah. Kemudian sujud dahi, hidung, biar rapat lantai, orang panggil kena lantai, ya. Lepas tu ini kita dah terangkan dalam sembahyang dalam kuliah petang hari Khamis. Hari ni pun insya-Allah ada kuliah petang pukul 6 tu, ya. Jadi dalam kuliah tu saya dah sebut dah sebelum ini, kita dah lalu bahagian macam mana cara rokok, cara sujud, ya. Iaitu labu kaki tu, yang selepas jari kaki tu labu dia tu, maknanya biar kaki tu, jari tu dia menghadap kiblat. Buat seboleh mungkin, ya. Buat seboleh mungkin. Kemudian wal qiraah, bacaan.
Yang bacaan ni tak tahu ni. Ini payah nak betul ni. Dan tu imam ke, ustaz ke, siapa-siapa, tak boleh nak tahu bacaan kita tu betul ke tak. Rokok, sujud, kita boleh tengoklah gaya-gaya tak betul, bolehlah maknanya tegur sikit. Hak bacaan ni tak boleh nak tahu. Sebab kita baca senyap belaka. Tu imam je baca kuat. Cuma bila kita boleh tahu bila? Sekali-sekala lah. Saya sekala jalan musafir ke, tolak jadi imam, baru tahu. Kan? Tolak dia jadi imam, baru tahu betul ke tidak bacaan dia. Qalat as-salah hafizakallah kama hafiztani thumma yus'adu biha ila as-sama' wa laha daw'un wa nur fatuftahu laha abwabus sama' hatta yantahiya biha ila Allah tabaraka wa ta'ala fatashfa'u li sahibiha. Kalau itu yang kita buat, wuduk kita ambil dan kita sempurnakan sembahyang, kita sempurnakan semua tempat-tempat transit, macam rokok, sujud, iktidal, kemudian tahiyat ke apa benda, semuanya cantik, maka sembahyang tu dia akan berkata, dia akan berkata, semoga Allah Ta'ala pelihara kamu sebagaimana engkau pelihara aku. Kemudian dibawa naik ke langit bersinar, bercahaya, maka dibukakan untuknya pintu-pintu langit sehingga sampai kepada Allah Ta'ala. Lalu memintakan ampun bagi yang melakukan sembahyang tu. Sembahyang tu sendiri, sembahyang kita lepas sembahyang tu tak tahu duduk lagu mana pun, benda tak nampak dah. Sembahyang tu sendiri tak nampak lagu mana. Tapi Nabi cerita sembahyang tu, yang tak nampak tu, lepas kamu sembahyang tu tak nampak apa benda tu, naik ke langit bersinar sampai ke Tuhan, maka dia akan minta pada Allah, Tuhan ampunkan dosa orang hak sembahyang tadi. Aku sembahyang dengan sempurna ni, dibuat dengan baik, siapa dia? Mamat Minah, ampunkan dosa dia. Sebaliknya, jika tidak sempurna rokok, sujud dan bacaannya, maka sembahyang itu berkata, semoga Allah Ta'ala mengabaikan engkau sebagaimana engkau mengabaikan aku. Kemudian dibawa naik ke langit, diliputi oleh kegelapan, sehingga sampai ke langit, maka tertutup semua pintu langit baginya. Kemudian dilipat sembahyangnya itu bagaikan baju yang kumal, baju yang lusuh, baju yang buruk, lalu dilemparkan ke muka orang yang sembahyang itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah.